Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita akan sambung bengkel Java yang kita buat pada minggu lepas. Okey, mula cikgu akan share screen dulu. Okey, jadi kita tengok pada minggu lepas kita buat soalan jujukan huruf. Cuba kita tengok soalan dia pada minggu lepas. Okey, untuk tengok soalan, mula-mula kita pergi pada website pertandingan. Kita pergi pada website pertandingan, kita type dia punya alamat www.ppcom.com.my. Okey. Dan selepas kita buka ppcom, kita pergi pada menu latihan. Kita klik pada menu latihan. Okey, pada menu latihan kita ada contoh set soalan pertandingan. Okey, kita klik pada ppcom 2021. Kita pergi tengok pada set A. Okey, dan kita akan masuk dalam kontes set A. Okey, kita buat pada minggu lepas kita buat latihan tentang jujukan huruf A hingga G. Okey, tengok minggu lepas kita buat dengan menggunakan array. Kita buat menggunakan array of character, dan pada kali ini kita akan cuba buat soalan yang sama tapi tanpa menggunakan array. Okey, boleh tak kita jawab soalan ni tanpa menggunakan array? Okey, senang sahaja cara nak jawab dia. Mula-mula kita tengok dia punya corak ataupun dia punya pattern dia ataupun pola dia. Okey, kalau kita tengok jujukan huruf dia, kita ada A, B, C, D, E, F, G. Selepas G, dia akan cycle balik. Dia akan ada A, B, C, D, F, G. Dan selepas G, dia akan cycle balik. Okey, maknanya dia akan cycle dekat G. Untuk jujukan ini, dia akan cycle dekat G. Okey, jadi kita nak tengok dia punya pola ataupun dia punya pattern, macam mana caranya. Okey, cara paling mudah kita boleh tulis atas kertas. Kita boleh gunakan pen dengan kertas. Dalam pertandingan sangat digalakkan untuk kita gunakan pen dengan kertas bagi kita cari dia punya pola ataupun formula, ataupun kita buat generalization dan sebagainya. Kita gunakan pen dengan kertas. Okey, dan selain daripada pen dengan kertas, kita juga boleh guna software yang lain. Contohnya kita boleh gunakan calculator ataupun kita boleh gunakan Microsoft Excel dan sebagainya. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara gunakan Microsoft Excel sebagai ganti pen dengan kertas. Okey, jadi dia punya pola dia. Sekejap . Okey, dia punya pola dia akan jadi huruf A, huruf B, huruf C. Okey, yang ni kita panggil sebagai huruf huruf A, B, C, lepas C, D, E, F, G. Dan selepas G, dia akan patah balik kepada yang asal. Dia akan jadi A, B, C, D, F, G, A, B, C, D, F, G. Dia akan patah balik. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C dan seterusnya. Dan seterusnya. Dia akan berulang-ulang antara A hingga G. Okey. Dan ini merupakan huruf A. Huruf A ini merupakan huruf pada kedudukan yang pertama. Jadi kalau kita masukkan nilai N, jadi bila N nilainya 1, hurufnya adalah huruf A. Jadi bila N nilainya 2, okey. Bila N nilainya 2, maka hurufnya akan jadi huruf B. Jadi bila N nilainya 3, dia akan jadi huruf C dan seterusnya. Okey, dan seterusnya sampailah bawah. Okey, jadi kalau kita tengok pada huruf G, nilai N dia adalah nilai 7.
Jadi kalau kita masukkan nilai 7 ke dalam N, kita akan dapat huruf G, dan bila kita masuk 8, dia akan cycle balik. Jadi dia punya turning point dia dekat sini. Yang ni kita panggil dia sebagai turning point. Okay. Turning point dia ialah dekat G. Okay. Dan selepas G, dia akan cycle balik menjadi A. Turning point dia dekat G. Jadi kita boleh tulis balik, okay, 8 tu ke tepi ni. Okay, sebab kita tahu turning point dia dekat G, jadi kita boleh padam yang ni. Kita boleh padam yang ni dan kita ambil setakat sini sahaja. Dan bila N nilainya 8, dia akan patah balik dekat A. Okay, dan bila N dia 9, dia akan jadi B, dan seterusnya sampailah dia akan jadi G untuk N bila N tu 14. Okay, dan bila N tu nilainya 15, bila N tu nilainya 15, dia akan jadi A. Dan begitu seterusnya, dia akan berulang-ulang. Bila N tu 16, dia akan jadi B. Okay, sampailah bila N tu 21, dia akan jadi G. Okay, jadi kita boleh teruskan dan kita akan nampak dia punya pola. Okay. Jadi pola dia, katakanlah saya ambil huruf E. Cuba tengok kalau saya ambil huruf E. Okey. Apa pola untuk kita dapat huruf E? Jadi huruf E, kalau kita tengok, dia punya nilai N dia. Nilai N dia adalah 5. Okey. Nilai N dia 5. 12. 19. Okey. Dan kalau kita teruskan, agak-agak kita akan dapat nombor berapa? Apakah nilai N yang seterusnya untuk huruf E selepas 19? Okey. Selepas 19, kita akan dapat, okey, kita akan dapat 26. Dan selepas 26, kita akan dapat 33. Dan kita akan dapat 40, 47 dan seterusnya. Jadi macam mana kita dapat pola nombor ni? Pola nombor ni kita dapat dengan cara kita tambahkan nombor sebelumnya dengan 7. Cuba tengok. 5 nak pergi ke 12, kita tambah dengan 7. Okey, 12 nak pergi ke 19, kita tambah dengan 7. 19 nak pergi ke 26, kita tambah 7. Okey, yang ni juga kita tambah 7. Tambah 7. Yang ni juga kita tambah 7. Okey. Jadi bermula dengan 5, dan nombor seterusnya kita tambah dengan 7. Okey, sekarang cuba tengok dekat huruf yang lain pula. Okey, katakanlah saya tengok huruf C. Huruf C. Okey. Huruf C dia bermula dengan 3. Selepas 3, dia N nilainya 10. Selepas 10, N nilainya 17. Okey, kemudian dia akan jadi 24, 31, 38 dan seterusnya. Okey, jadi yang mana nombor selepasnya dia akan tambah dengan 7. Okey, yang ni pun akan tambah 7. Okey, 31 tambah 7 akan dapat 38. Okey, cuba tengok huruf-huruf yang lain. Huruf A, huruf B, huruf D, F, G dan sebagainya. Semua sekali sama. Kita tambah dengan 7, kita akan dapat nilai N yang seterusnya. Kita tambah dengan 7, kita akan dapat nilai N yang seterusnya. Okey, jadi macam mana kita nak generate sequence of number? Macam mana kita nak generate sequence of number?
dengan menggunakan Java. Okey, cara paling mudah kita boleh gunakan loop, kita boleh gunakan for loop. Okey, jadi kita tengok dekat dia punya ni. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey, kemudian kita buat coding macam biasa. Okey. Yang ni saya boleh buang. Saya boleh buang ini. Yang ni coding yang minggu lepas kita gunakan array of character. Okey, katakanlah saya tak nak guna ni, saya gunakan scanner, new scanner system.in. Okey, lepas tu saya buat n set kepada in dot next int. Okey, jadi kemudian saya buat apa? Kemudian saya gunakan for loop. For loop untuk generate number dia. Okey. Bermula daripada n, kita patah balik sampailah nombor 1. Jadi kita buat n set kepada int.nextInt. Kemudian kita buat for I kita buat for I sama dengan n. Lepas tu kita buat I set kepada n tolak 7. Kemudian I sama dengan n. Kita buat I lebih besar daripada 0. Okey, sebab kita nak buat I tu antara 1 hingga n. Lepas tu kita buat I sama dengan I tolak 7. Kenapa tolak 7? Sebab kita tahu dia punya pattern dia. Okey, dia punya pattern dia. Okey, kita tahu dia punya pattern dia bezanya 7. Jadi kita buat sistem lepas tu kita buat yang ni. Okey, yang ni kita buat print I. Kita print I pula, sorry. Kita buat system out print I. Okey. Jadi kita boleh gunakan for loop. Kita boleh buat gunakan for loop untuk generate sequence of number yang mana dia merupakan huruf. Dia merupakan huruf yang sama dengan nilai n, yang mana nilai n dia kita reduce dia sampai nilai dia selagi nilai dia lebih besar daripada 7. Jadi bila kita run, okey. Jadi cuba tengok, katakanlah saya masukkan nombor yang besar, saya masukkan 79. Jadi 79 ni, huruf yang ke-79 adalah sama dengan huruf yang ke-72. Dan huruf yang ke-72 sama dengan huruf yang ke-65, sama dengan huruf yang ke-58, sama dengan huruf yang ke-51, dan seterusnya saya reduce dia sampai jadi 2. Okey, nampak saya gunakan loop, saya reduce dia sampai jadi 2. Jadi huruf yang kedua merupakan huruf B. Jadi 79 juga hurufnya adalah huruf B. Boleh faham kenapa saya reduce dia sampai jadi 2? Kerana huruf yang ke-79 juga adalah sama dengan huruf yang kedua, iaitu huruf B. Okey, cuba kita tengok test case yang lain. Contohnya test case kosong. Jadi untuk cari huruf yang ke-11, cara paling mudah ialah saya cari huruf yang ke-4. Kenapa cara paling mudah saya cari huruf yang ke-4? Kerana huruf yang ke-11 juga adalah sama dengan huruf yang ke-4, iaitu huruf D. Sebab bila kita buat A, B, C, D, E, F, G, okey. Selepas tu kita buat balik. Jadi huruf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Jadi huruf yang ke-11 adalah sama dengan huruf yang ke-4, iaitu huruf D. Okey, nampak cara paling mudah ialah apa yang saya buat dekat sini. Okey. Daripada nilai n yang kita dapat sebagai input,
kita tolak dengan 7 supaya kita dapat yang ini. Yang ni dia punya asal, dia punya asal dia sampai yang sini. Kita tolak dengan 7. Okey. Kita tolak dengan 7, tolak dengan 7, tolak dengan 7 sampai kita dapat huruf yang hujung ini. Okey, jadi contohnya kalau kita masukkan 100 sebagai nilai n, okey. Bila kita tolak dengan 7, kita akan dapat 93. Tolak dengan 7, okey. Dan seterusnya, okey, katakan kita tolak, okey, banyak-banyak kali kita akan dapat 30. Okey. 30 tolak dengan 7, kita akan dapat 23. 23 tolak 7, kita akan dapat 14. 14 tolak 7, kita akan dapat 7. Jadi huruf yang ke-100. Huruf yang ke-100 juga sama dengan huruf yang ke-7, iaitu huruf G. Jadi kita tolak 7 sampailah kita dapat nombor yang mana nombor tu kurang daripada, sampailah nombor tu kurang daripada 8. Bila nombor tu kurang daripada 8, kita akan stop. Kita akan stop bila nombor tu kurang daripada 8. Okey, jadi coding. Okey, jadi coding dia kita boleh buat macam ni. Sekejap. Okey, kita boleh buat macam ni. Okey, kita buat for I sama dengan n. N tu adalah input dan I tu selagi dia lebih besar daripada 0. Okey, jadi apa yang kita buat, kita system.out.print 1. Kemudian dia akan tolak dengan 7. Okey, dan bila dia dapat kurang daripada 0, kita akan stop. Jadi yang ni kita punya for loop. Cuba tengok for loop kita. Kita start dengan n. Okey, lepas tu dia check dia punya syarat. Lepas dia check dia punya syarat, bila true, dia akan print nilai I. Selepas tu dia akan pergi ke expression yang ketiga. Dia akan tolak I itu dengan 7. Selepas dia tolak I itu dengan 7, dia check balik syarat. Dia check balik syarat. Dan sampailah syarat ni dapat I kurang daripada 7. Bila dapat I kurang daripada 7, dia akan keluar daripada, dia check sampailah syarat dia lebih besar, selagi syarat dia lebih besar daripada kosong, dia akan loop dan seterusnya sampailah dapat syarat I itu sama dengan kosong ataupun kurang daripada kosong. Bila I itu sama dengan kosong atau kurang daripada kosong, barulah dia keluar daripada loop. Okey, jadi sistem out.print I ni kita boleh gantikan. Okey, bila kita print nombor yang terakhir yang dia akan print adalah nombor 1 hingga 7. Yang tu nombor terakhir yang dia akan print selepas kita tolak 7 sampai banyak kali. Okey, jadi dekat sini yang ni loop ni dia akan kita buat loop akan cycle sehingga nilai akhir I dapat antara 1 hingga 7. Dia akan cycle tanpa henti sehingga dia dapat nilai 1 hingga 7. Okey, selepas dia dapat nilai 1 hingga 7, barulah kita gunakan if else. Okey. Jadi kita gunakan if else, kita buat if. Okey, jika if else tu kita buat selepas loop. Maknanya dia akan loop. Sekejap saya nak fikir jap. Dia akan loop sekejap. Dia akan loop, dia takkan tolak sampai 7. Okey, sampailah ataupun kita buat selagi I lebih besar daripada 8, dia akan loop
Sekejap. Macam mana logik dia? Okey. Dia akan duduk sampai nilai akhir dia dapat antara 1 hingga 7. Bila dah dapat 1 hingga 7, okey, apa yang dia akan buat? Okey, dia akan buat if else. Dia akan buat if else. Jadi kita buat if I sama dengan 1. Okey. Jika I nilai dia sama dengan 1, dia akan print system.out.print line huruf A. Jika dia dapat sama dengan 1, kemudian kita buat else if I sama dengan 2. Okey. Jika nilai I yang terakhir dia dapat 2, dia akan print .out.print line. Dia akan print B. Okey. Kalau tak, else if I sama dengan 3, kita akan buat system.out. Okey, jadi kita if else dia agak panjang. Kalau kita nak pendek, kita gunakan array. Yang ni kita nak elak gunakan array, kita boleh gantikan dia dengan if else. Array tu kita boleh gantikan dengan if else. Okey, kemudian kita seterusnya kita buat as if I sama dengan 4. Okey, jadi kita akan print system.out.print line. Kita akan print D. Okey, kita cuba sampai D dulu. Tengok jadi ke tak. Kalau jadi, kita akan teruskan sampai G. Kita buat sikit-sikit dulu. Okey, dan kita run sekali lagi. Okey. Okey, ada error. Kena ada semicolon kat sini. Run sekali lagi. Okey, nampak Jadi saya lepas test case kosong. Test case kosong output dia D. Jadi semua A, B, C, D akan lepas. A lepas B, lepas C, lepas. Okey. Yang ni tak lepas ni bukan A, B, C, D. 1 dengan 5. Okey, sepatutnya F. Maknanya betul kita punya coding. Kita punya coding betul. Dan kita teruskan sampai kita dapat G. As if I sama dengan 5. Kita buat system.out.print line. Kita teruskan E, kemudian else if I sama dengan 6, kita buat system.out.print line. Kita ada F, kemudian kita ada satu lagi else if I sama dengan 7, kita print out.print line. Kita print huruf G. Okey. Jadi dia akan print jika dapat 1 hingga 7. Kalau dapat selain daripada 1 hingga 7, contohnya dapat 8, 9, 10, 11, dia tak print. Jadi cuba tengok Kalau kita buka balik komen dekat atas ni. Kita buka balik komen dekat atas ni bila kita run. Okey. Kita run, cuba tengok Jadi apa yang berlaku? Mula-mula dia akan reduce kita punya nombor, dia akan tolak dengan 7 sampailah dapat nombor antara 1 hingga 7. Bila dapat 1 hingga 7, dia akan stop loop dan dia akan print huruf sama ada huruf A, B, C, D, F, A, B, C, D, E, F, G. Okey, dia akan print bergantung kepada nilai yang terakhir. Cuba tengok dekat sini. Sama juga. Jadi masa nilainya 27, contohnya 27 kan. Masa nilainya 27, dia tak print. A, B, C, D, E, F, G tu dia tak print. Okey, kemudian dia akan tolak 7. Selepas tolak 7, okey, dia check 20. 20, dia tak print apa-apa. Dia tolak lagi 7, dia tak print apa-apa. Dia tolak lagi 7, dapat 6.
Bila dapat 6, baru dia print huruf F. Okey, cuba tengok dekat sini. Pun sama juga. Okey, 79 dia tak print apa-apa. Dia tolak dengan 7, dia tak print apa-apa. Dia tolak dengan 7, tak print. Tolak dengan 7, tak print apa-apa. Okey, sampailah dia dapat 2. Bila dia dapat 2, barulah dia akan print huruf P. Yang ni dia punya Dia punya coding. Jadi apa yang dia buat sebenarnya, dia akan tolak I yang kita dapat tu sampailah nilai I antara 1 hingga 7. Selepas dapat nilai I antara 1 hingga 7, barulah dia akan print huruf A, B, C, D, E atau E, F atau G. Okey, jadi macam mana dia nak tolak 7 sampai dia dapat nilai 1 hingga 7? Dia akan tolak 7 dengan gunakan for loop. Dia gunakan for loop. Selagi nilai dia lebih besar daripada 0, dia akan tolak dengan 7. Okey, dan bila nilai dia bila dia tolak dengan 7, dia dapat less than 0 ataupun sama dengan 0, baru dia keluar daripada loop. Okey, dan kita run, kita akan dapati dia akan betul untuk semua test case. Okey, dengan cara ni kita tak perlu lagi gunakan array of character macam yang kita buat pada minggu lepas. Kita tak perlu gunakan array of character. Tapi cara ini lebih panjang. Kalau kita tengok dia punya if else, coding dia lebih panjang berbanding dengan yang minggu lepas. Dia punya coding lebih pendek. Okey, jadi kalau kita dah okey, kita submit kita punya code. Sekejap saya copy sekejap. Okey, kemudian kita submit dia punya code. Dia akan check. Okey, coding saya betul untuk semua test case. Okey, jadi kita boleh gunakan if else. Kita boleh gunakan if else sebagai gantikan array. Kalau kita tak nak guna array, kita boleh gunakan if else macam tadi. Okey. Dan yang ni cara yang lain, cara yang lain untuk jawab soalan yang sama. Jadi satu soalan tu dia ada banyak cara. Banyak cara yang boleh kita guna untuk jawab soalan tersebut. Okey, jadi tak semestinya kita stick pada satu cara, kita boleh belajar banyak cara. Okey, cuba tengok contohnya untuk soalan set B. Untuk soalan set B, cuba tengok soalan yang hampir sama. Okey. Untuk soalan yang hampir sama untuk set B, kita ada jujukan huruf AG. Jujukan huruf AG2. Okey. Jadi macam mana kita nak jawab gunakan cara yang hampir sama tapi untuk set B. Okey. Macam mana caranya? Jadi yang ni gunakan array. Katakanlah saya ambil saya ambil solution daripada set A, jadi solution set A. Jadi macam mana kita nak ubah solution ni supaya dapat lepas untuk semua test case bagi jujukan huruf AG dalam set B. Okey, jadi kita tengok dia punya pattern terlebih dahulu. Okey, untuk set B, dia punya pattern dia. Okey, mula kita ada huruf. Okey, kita ada huruf A, B, C, D, E, F, G. Okey, selepas G dia akan dia akan patah balik jadi F, kemudian E, kemudian D, kemudian C, kemudian B. Dan selepas B tu dia akan cycle balik. Kalau kita tengok dekat jujukan huruf ni, dia akan cycle dekat sini. Dia akan buat A, B, C, D, E, F, G, F, E, D, C, B. Selepas B ni, dia akan cycle balik huruf yang sama. Nampak Dekat B ni, sampai B, dia akan cycle balik huruf yang sama. A, B, C, D, E, F, G, F, E, D. Okey, dan seterusnya sampailah B. Okey, sampailah B dan dia akan cycle balik huruf yang sama. Dia akan mulakan balik dengan A, B, C dan seterusnya. Okey, jadi dia akan cycle dekat sini. Dia akan cycle dekat B masa dia turun balik. Masa dia turun balik dekat B, kemudian dia akan cycle balik. Okey, jadi kalau kita tengok, kita ada berapa huruf dalam satu set. Dalam satu set kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dalam satu set dia ada 12 huruf. Dalam satu set dia ada 12 huruf. Jadi kita tengok
kita punya Excel ni, okey, kita ada 12 huruf. Jadi huruf yang pertama adalah huruf A, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 12. Dalam satu set ada 12. Ada 12 huruf. Dan selepas huruf B tu, huruf yang ke-13. Huruf yang ke-13 dia akan cycle balik dekat huruf A. Huruf yang ke-13, ke-14, 15, 16, 17. Okey, dia akan cycle balik 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dan huruf yang ke-25 dia akan cycle balik dekat A, dan seterusnya. Okey, jadi kita tengok dia punya pattern. Pattern dia, okey, contohnya huruf A dekat atas ni. Huruf A dekat atas ni, untuk pergi kepada huruf yang kedua, dia akan tambah dengan 12. Okey. 1 tambah 12 akan jadi 13. 13 tambah 12 akan jadi 25. Jadi, N yang seterusnya adalah 25 tambah 12 akan jadi 30. Akan jadi 37. Dia akan tambah dengan 12. Okey, begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Semuanya dia akan tambah dengan 12. Jadi apa yang kita kena buat, kita perlu reduce N yang kita dapat. Contohnya kita dapat 100. Ataupun saya buat contoh N tu katakanlah 30. Kita nak tahu huruf yang ke-30 tu huruf apa. Jadi kita kena reduce 30 ni sampailah kita dapat antara 1 hingga 12. Jadi kita tolak dengan 12. 30 tolak 12 kita akan dapat 20. Kita akan dapat 18, sorry. Kita akan dapat 18. Okey, 18 masih lagi lebih besar daripada 12. So, kita tolak lagi dengan 12. Kita akan dapat 6. So, bila kita dapat 6, kita tahu huruf yang ke-30, adalah sama dengan huruf yang ke-6. Dan ia adalah sama dengan huruf F. Huruf 30 adalah sama dengan huruf yang ke-6 dan dia sama dengan huruf F. Okey. Boleh nampak kita gunakan cara yang sama, tapi cuma yang tadi kita tolak dengan 7. Kita tolak dengan 7, tapi kali ini kita akan tolak dengan 12. Kita tolak dengan 12. Okey. Jadi macam mana kita nak buat coding kita? Coding kita senang sahaja. Okey, dekat sini kita buat integer n set kepada n set kepada in.nextInt. Kemudian kita buat for I sama dengan n. I lebih besar daripada 0, kita buat I set kepada I tolak. Dekat sini kita kena buat I tolak 12. I tolak 12. Okey, jadi kita cuba print system.out.println 1. System.out.println I. Kita nak tengok macam mana dia reduce I tu sampai 12. Jadi kita run kita punya code. Okey, nampak? 12. Okey, jadi 27. Jadi 27 dia akan tolak dengan 12 akan dapat 15. 15 tolak dengan 12 akan dapat 3. So dia dapat tahu 27 adalah huruf C. Dan yang ni sama juga, dia akan tolak. Dia akan tolak dengan 12 sampailah dia reduce dapat antara 1 hingga 12. Okey, bila dah berjaya dekat sini, kita tahu benda ni dah okey, kita komentkan dia dekat sini. Kita komentkan dia dekat sini. Okey, kemudian kita ada huruf A hingga G. Kita ada kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai huruf G. Tapi kita kena teruskan sampai 12. Kita kena teruskan sampai 12. Jadi huruf yang ke-8 ialah yang ini. Huruf yang ke-8 adalah huruf F. Adalah huruf F. So kita boleh buat macam ni. Kita boleh tambah as if I sama dengan 8.
kita buat system.out.println, kita print F. Okey, kita print F. Kita boleh buat macam ni dan kita teruskan sampai I tu nilainya 12. Kita teruskan sampai nilai I dia 12. Okey, tapi kalau kita perasan, print line F ni, dia keluar 2 kali. Nampak? Dalam coding dia keluar 2 kali. Kita buat macam ni, boleh tak salah. Tapi kalau kita nak pendekkan dia punya coding, kita boleh gabungkan dua ni. Okey, kita boleh gabungkan dua ni untuk pendekkan dia punya coding. Jadi kita boleh gabungkan dua syarat menjadi satu syarat. Macam mana kita nak gabungkan syarat yang ini dengan syarat yang ini? Bila mana I itu sama dengan 6, bila mana I itu sama dengan 8. Okey, jadi kalau kita nak gabungkan kedua-dua syarat ni, kita boleh gunakan operator OR. Kita boleh gunakan operator OR. So kita tambah OR, kemudian kita buat I sama dengan 8. Kita tambah OR. Jadi bila kita tambah OR, yang ni dah tak perlu. Okey, yang baris ni dah tak perlu sebab kita tambah OR dekat sini. Dan begitu juga dengan 9. Okey, huruf yang ke-9 adalah sama dengan huruf yang ke-9 adalah huruf I. Huruf yang ke-9 adalah sama dengan huruf yang ke-5. So kita gabungkan syarat dia. Bila mana I sama dengan 5 atau I sama dengan bila I sama dengan 5 atau I sama dengan 9. So kita tambah kat sini or I sama dengan 9 dan kita tambah dekat sini or I sama dengan 10 dan sini kita tambah or I sama dengan 11 dan yang atas ni kita tambah or I sama dengan 12. Okey. Jadi kita stop sebab I tu nilai maksimum dia 12 antara 1 hingga 12. Jadi untuk A satu sahaja syarat dia, I sama dengan 1. Untuk G, I sama dengan 7. Tapi untuk huruf yang tengah-tengah ni dia ada dua syarat. Okey, jadi kita run kita punya kod. Oh salah. Sekejap Java or dia tak guna yang ni. Cikgu rasa dia guna yang ni untuk or. Yang palang macam ni Jadi kita tengok dekat atas enter kekunci kita. Kita ada kekunci enter kan. Okey, atas kekunci enter tu dia ada kekunci yang ni. Jadi kita kena gunakan aksara palang ni untuk jadikan dia sebagai or sebab Java je. Kita check kat internet. Java or operator. Okey, Java or operator. Tengok macam mana Java or operator. Okey, Java or operator ni merupakan logical operator Jadi kita tengok dekat bahagian logical operator. Comparison atau comparison relational logical operator. Yang ni. Okey, untuk Java logical OR kita kena guna simbol ni. Okey, untuk logical OR. Kalau AND, logical AND kita kena guna simbol ni. Yang ni untuk logical NOT dalam Java. So kita kena gantikan OR tadi. Cikgu silap OR ni dalam Java kita guna yang ni. OR. Yang ni pun sama. OR. Okey, yang ni dengan yang ni. Okey. Dan simbol OR ni kalau dekat papan kekunci tu ada dekat atas kekunci enter. Okey. Bila dah siap, saya dah gantikan OR dengan simbol OR yang betul. Saya run semula. Okey, dia akan betul untuk semua test case Dia akan betul untuk semua test case dan kita boleh submit. Yes. Okey, kita submit dan kita akan dapat betul untuk semua.
untuk semua test case. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Cara yang kedua. Cara yang kedua, kita tukar array of character dengan kita tukar dia kepada if else. Okey, kalau ada nak tanya apa-apa boleh tanya. Okey. Kalau tak ada soalan, ada soalan. Okey, Hakimi tanya dalam PPK nanti boleh pakai apa-apa language ke atau pakai Java saja? Okey, Hakimi boleh pilih language lain. Kalau awak tak nak guna Java, boleh pakai language lain. Contohnya boleh gunakan C ataupun boleh gunakan Ruby ataupun boleh gunakan JavaScript ataupun boleh gunakan Python. Boleh pilih mana apa-apa language, tak semestinya Java. Saya tunjukkan Java sebab Cikgu Suhaimi sudah tunjukkan cara nak jawab gunakan Python. Okey, oleh kerana Cikgu Suhaimi dah jawab cara nak jawab dia guna Python, jadi pada bengkel kali ini saya tunjukkan dengan gunakan Java. Ada soalan lain? Okey, kalau tak nak guna Java boleh guna language lain. Jawapan kepada Hakimi. Okey, dan ada satu lagi cara yang ketiga. Cara yang ketiga yang kita boleh jawab soalan ni tanpa kita gunakan for loop. Okey, jadi dekat sini for loop ni kita guna untuk cycle. Untuk cycle sehingga nilai akhir kita dapat antara 1 hingga 7. Jadi saya gunakan for loop. Jadi macam mana nak elakkan for loop? Ada pelajar dia tak suka guna loop-loop Okey, cuba tengok. Okey, kita tengok balik kepada kita punya pattern huruf tadi. Okey. Okey, pada pattern huruf ni selain daripada dia tambah 7 tambah 7 tambah 7 dekat sini, dia tambah 7, jadi dia tambah 7, dia tambah 7. Dia juga okey, bila mana dia tambah 7 tambah 7 tambah 7 dan bila kita bahagi dia dengan 7, dia akan dapat baki yang sama. Okey, dia akan dapat baki yang sama bila kita bahagi nombor tu dengan 7. Kerana dia ada dalam satu set dia ada 7, dia ada 7 member. Jadi bila kita bahagi dengan 7, dia akan dapat baki yang sama. Okey, cuba tengok dekat C. Cuba tengok dekat C, kita ambil N sama dengan 3. Bila kita bahagikan 3 dengan 7, kita akan dapat kosong. Kosong darab 7, kita akan dapat kosong. Kita tolak dengan kosong, sini akan dapat 3. Sini merupakan baki ataupun remainder. Jadi 3 bahagi 7, remainder dia akan dapat 3. Okey, begitu juga kalau N sama dengan 10. Kalau cikgu ambil N sama dengan 10, cikgu bahagi dengan 7. Okey, sini akan dapat 1. 1 darab 7 akan dapat 7. Kita tolak. 10 tolak 3 akan dapat 3. So, kita akan dapat baki 3. Dan begitu juga dengan 17. Kalau kita ambil 17, kita bahagi dengan 7. Sini kita akan dapat 2. 2 darab 7, 14. 14 tolak dengan 17, kita akan dapat 3. Dan 3 adalah dia punya baki. Jadi cuba awak tengok 3, 7, 3, 10, 17 dia akan mempunyai baki yang sama bila kita bahagi dengan 7, iaitu bakinya adalah 3. Jadi kita boleh buat conclusion dekat sini bila kita bahagi dengan 7, okey, bila kita ambil N, kita bahagikan dengan 7, so kita akan dapat baki dia. Baki dia dekat sini kita akan dapat 3. Okey, yang ni baki dia kita akan dapat
kita akan dapat 3. Okey, cuba tengok dekat yang atas pula. Contohnya 1, 8, 15. Okey. Jadi 1 bahagi 7, sini akan dapat kosong. Kosong darab 7, kita akan dapat kosong. Tolak, kita akan dapat 1 sebagai baki. Okey, kalau kita ambil 8, 8 bahagi 7, dapat 1. 1 darab 7 akan dapat 7. Tolak dengan 8, kita akan dapat 1 sebagai baki. Begitu juga kalau kita ambil 15 bahagi 7, sini kita akan dapat 2, sini 14, sini akan dapat 1 sebagai baki. Okey, jadi untuk A, baki dia adalah, bakinya adalah 1. Okey, jadi kita tahu N baki dia 2, okey, D baki dia 4, E baki dia 5. Bila kita bahagi dengan 7, baki dia 5, F berbaki 6. Dan bagaimana dengan G, kelas? Berapa baki yang kita dapat bila kita bagi 7? Kita akan dapat baki kosong ataupun tiada baki. Jangan salah pula, ada pelajar kata bahagi dengan 7, bakinya 7. Tak. Bila kita bahagi dengan 7, baki dia mesti less than 7. Kita akan dapat baki less dengan 7. So, sini kita akan dapat baki kosong. Try. Kita ambil 14 bahagi 7. Sini akan dapat 2. 14 tolak, sini akan dapat kosong. Kosong sebagai dia punya baki ataupun tiada baki. Okey, jadi cara yang kedua, kita boleh elak gunakan loop, okey, dan kita boleh cari baki. Untuk cari baki dalam Java, kita boleh gunakan modulus operator. Yang simbol macam ni, modulus operator kita guna untuk cari baki. Dan cara ini jauh lebih simple daripada cara yang kedua tadi. Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana cara kita nak guna dia. Okey, kita pergi dekat set A tadi. Mana set A? Ni. Soalan set A, kita cuba buat yang ni. Okey. Jadi alamak, sudah hilang. Okey, tak apa, cikgu copy paste. Okey. Jadi kita buat scanner macam biasa, scanner IN, new scanner, INTN, and input. Okey, kali ni kita tak nak gunakan for loop Jadi kita cari baki. Okey, jadi kita buang for loop. Okey. Jadi dekat sini kita buat cari baki So baki set kepada n modulus 7. Jadi baki kita set kepada n modulus 7. Jadi if dekat sini kita ubah, if baki sama dengan 1, dia akan print A. As if baki sama dengan 2, dia akan print B. As if baki sama dengan 3, dia akan print C. As if baki sama dengan 4, dia akan print D. As if baki sama dengan 5, dia akan print E. Kemudian kita boleh buat else if baki sama dengan 6, kita akan print F. Yang last kali tak payah, kita boleh buat else if baki. Yang last kali kita boleh buat baki sama dengan kosong. Tak boleh buat sama dengan 7. Kita buat else if baki sama dengan kosong, kita print G. Ataupun kalau awak tak nak letak baki sama dengan kosong ni, awak boleh tukarkan else if ni kepada else. Pun boleh juga. Kita boleh buang terus yang ni. Tak perlu letak baki sama dengan kosong, kita boleh terus ringkaskan jadi else saja. Pun boleh juga. Okey, yang ni cara yang kedua, kita boleh dapatkan jawapan dengan cara kita gunakan modulus operator untuk cari baki. Okey. Jadi nampak kita gunakan cara yang berbeza untuk jawab soalan yang sama. Okey, jadi bila dah siap kita run. Kita punya kod ada error pula. Mana ni? Semicolon tertinggal. Okey, kita run sekali lagi. Okey, baki saya tak declare. Saya kena declare baki dulu sepatutnya. So saya declare dekat sini int baki. Int baki set kepada n. Okey, kalau awak tak suka declare, ada pelajar dia tak suka declare dengan proses. Yang ni proses, yang ni variable declaration.
Ada pelajar tak suka gabungkan declaration dengan apa? Variable declaration dengan proses. Jadi kalau awak tak suka gabung, awak declare dekat atas ni. int, n, comma, lepas tu kita buat baki. Boleh. Kita declare dekat atas pun boleh. Baki must be declared before kita guna baki, variable baki. Okey, kemudian dah okey, dia akan lepas untuk semua test case. Nampak? Yang ni cara yang ketiga yang jauh lebih senang, okey, dengan cara kita gunakan modulus. Okey, daripada mana kita dapat idea untuk dapat modulus? Daripada pattern yang kita buat kat sini. Kita tengok nombor-nombor ni tadi, pattern dia, okey, dia akan dapat baki yang sama bila mana kita bahagi dengan 7. Bila kita bahagi dengan 7, kita akan dapat nombor yang sama. Tu dia punya pattern. Jadi kita boleh gunakan pattern tu dalam coding kita. Okey, bila dah okey, kita boleh run. Lepas tu bila dah run betul untuk semua test case, kita boleh submit kita punya code. Okey, bila saya submit kod saya sekali lagi dia akan lepas untuk semua test case. Okey, yang ni untuk soalan set A. Okey, begitu juga untuk soalan set B, kita boleh gunakan cara yang sama untuk soalan set B. Cuba tengok, yang ni soalan set B kan. Kita boleh elak gunakan for loop. Kita boleh elak gunakan for loop dengan cara kita gunakan modulus. Kita cari remainder bila kita bahagi dengan 12. Tadi kita bahagi dengan 7, kali ni kita bahagikan dengan 12. So kita boleh buang for loop ni. Tak payah guna for loop. Jadi yang ni bracket ni pun kita buang. Okey, kemudian kita cari baki. Jadi kita buat baki set kepada n modulus 12. Kali ni kita bahagi dengan 12. So n kita declare n, satu lagi kita declare baki. Macam tadi juga. Okey, sini kita buat if baki sama dengan 1, dia akan print A. As if baki sama dengan 2, baki sama dengan 2 atau baki sama dengan bukan 12. Bila kita bahagi dengan 12, kita tak akan dapat baki 12. Kita akan dapat baki 0. Baki 0. Okey, kita akan print B as if I, bukan I tapi baki. If baki sama dengan 2 atau baki sama dengan 0, dia akan print B. Okey, kemudian else if baki sama dengan 3 atau baki sama dengan 11, akan print C. As if baki sama dengan 4 atau baki sama dengan 10, dia akan print D. As if baki sama dengan 5 atau baki sama dengan 9, dia akan print E. Okey, as if baki sama dengan 6 atau baki sama dengan 8, dia akan print F. As if baki sama dengan 7, dia akan print G. Ataupun kalau bawah sekali ni, kalau awak tak nak buat as if baki sama dengan 7, kita boleh buang if ni, kita gantikan dengan else sahaja pun boleh juga. Sebab apa kita boleh buang syarat dekat belakang dia? Sebab yang ni kita tak guna loop. Kita tak guna loop. Jadi bila kita tak guna loop, kita boleh gantikan dengan else sahaja. Okey, yang ni saya susun balik. Saya susun balik. Okey. Jadi yang ni kita buang dia punya syarat lah. Baki sama dengan 7 tu kita dah boleh buang dia punya syarat. Kita hanya gantikan dengan else. Dia akan print G. Jadi bila kita run, okey, dia akan betul untuk semua test case. Nampak? Yang ni kena alert kena alert dekat sini. Yang tadi kita buat I sama dengan dekat sini. Tadi kita buat I sama dengan 12 kan? Tak boleh kita buat baki sama dengan 12. Kalau kita buat baki sama dengan 12, dah kira salah. Sebab bila kita ambil nombor, kita bahagi dengan 12, kita tak akan dapat baki 12. Baki dia mesti kurang daripada 12. Jadi, contohnya nombor 24, you bahagi dengan 12, you akan dapat 2. Sini akan dapat 24, you tolak, you akan dapat kosong. Baki dia akan dapat kosong. Bukannya baki 12. Bakinya adalah kosong. Okey.
Ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya? Tak ada tanya, tak nak tanya apa-apa. Okey. Jadi kita boleh submit kita punya kod. Dia akan betul untuk semua test case lah. Okey, yang ni cara yang ketiga tanpa kita gunakan loop. Jadi setiap soalan tu dalam apa-apa soalan lah, soalan latihan ke apa ke, dia ada banyak cara, ada banyak cara untuk jawab soalan tu. Tak semestinya kita gunakan satu cara sahaja. Kita mungkin boleh gunakan cara yang berbeza. Okey. Sekarang kita cuba tengok soalan set B. Ni set A. Sekejap, saya takut confuse. Set A, yang ni set B. Okey, set B. Okey. Kita cuba jawab soalan set B yang lain boleh? Jadi kita dah jawab soalan set B, soalan ayam kambing dengan soalan jujukan huruf AG. Okey, kali ni kita cuba buat soalan set B titik tengah 2. Titik tengah 2 dengan beza usia shilling 2 dalam soalan set B. Okey, cuba cikgu tengok dulu soalan set C ni ada apa. Okey, soalan set C kita ada ayam kambing 3. Okey. Jadi sekarang dah pukul 8.57. Jadi ada pelajar yang perlu pergi tuition pada pukul 9 ataupun 9.30. Jadi kita akan berhenti dekat sini dulu pada minggu depan. Pada minggu depan cikgu akan tunjuk macam mana cara nak jawab soalan set B. Okey, soalan set B titik tengah 2 dengan beza usia shilling 2. Okey. Nanti kita akan bincang pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari yang sama, hari Selasa. Okey, masa yang sama pada pukul 8. Dan bila nak masuk, boleh gunakan link yang sama. Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita bersurai? Tak ada. Okey. Jadi terima kasih semua sebab hadir pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama ya.